Baik, dan kita juga ada antara yang menarik selepas ini, Ismail, kita akan bersama dengan pelbagai tetamu menerusi panggilan Skype, Zoom dan sebagainya. Dan antaranya yang akan kita bertemu sebentar lagi, kita akan bersama dengan Prof. Datuk Dr. Muhayyam Mohamad yang merupakan penulis motivasi, dan kita akan berbicara tentang lebih lanjut berkenai dengan apabila kita dilanda COVID-19 ni, banyak lagi dari segi psikososialnya, dari segi faktor psikologi dan kewangan, kesihatan sebenarnya mungkin terjejas, Ismail. Betul, itu satu perkara yang penting juga sebenarnya, kerana kalau diikutkan kepada ucapan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri agar menyarankan kita sentiasa tabah dan juga sentiasa kuat, mungkin ini boleh kita korelasikan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhayyam Mohamad untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismail dan Budi. Wah, sihat nampak ya? Sihat, alhamdulillah. Prof berada di tepi pantai ke tu? Betul lah. Sebab itulah, walaupun saya kat rumah, tapi saya pilih untuk merasakan saya berada di pantai. Ada virtual background. Wow, mungkin kita kata itu boleh memberi sedikit perangsang kepada kita. Baik Prof, kita hari ini nak bercakap tentang COVID-19 ni. Dalam kita mendepani penyakit ataupun pandemik ini, kita nak membentuk kekuatan diri, Prof. Secara asasnya dah Prof, dalam kita menghadapi dugaan, cabaran dan juga krisis, bagaimana sebenarnya kekuatan diri itu boleh terbina ataupun terbentuk? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton sekalian ya. Pertama, Ismail dan Budi, kita ingat kekuatan macam mana pun semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, ya. Jadi sangat penting bila kita ada situasi macam ni, kita banyakkan berdoa, minta kekuatan, sebab kita insan yang lemah. So kita minta daripada zat yang maha kuat, iaitu pencipta kita. Okey. Tetapi untuk kita beri kekuatan, kita mesti faham 5 aspek daripada, kita ada 4 aspek, tapi kita fokus pada 5 aspek ni supaya apabila kita hidup, kita tahu, saya tengah jaga kesihatan aja, tapi saya tak jaga hubungan saya dengan anak-anak, marah anak, kan? So saya nak cakap tentang 5 perkara itulah. So kita ada 5 faktor, iaitu satu, kesihatan kita. So untuk kesihatan kita hendaklah memakan makanan yang sihat. Ya, kurangkan makanan yang gula, makanan diproses, makanan yang banyak minyak yang tak sihat, dan makan terlampau banyak. Itu semua nak kurangkan karbohidrat. Semua tu memang kita faham. Dan juga kita makan bahan-bahan yang sihat seperti sayur-sayuran, akar-akar seperti halia, kunyit, buat minuman, seperti itu sangat menyiapkan badan kita. Dan juga tentu senaman ringan. Kalau ada basikal dan kita gerak-gerak sikit, lompat-lompat suka-suka dengan anak-anak. Okey? Tetapi badan sihat itu datang daripada apabila emosi kita sihat. Itu pasal kedua, iaitu emosi kita adalah penuh dengan kasih sayang. Kita nak sayang orang, kita doakan orang. Bila bangun pagi, Ismail, Budi dan penonton sekalian, kita bangun pagi, kita bersyukur, kita sihat, boleh kita doakan semua orang. Cakap, ya Allah Tuanku, sihatkanlah semua orang, bangkit, jauhkanlah semua wabak ini, kau gantilah segala frontliner, segala yang bertugas, gantilah rahmat pada kita, doakan orang apa kita nak untuk kita. InsyaAllah malaikat doakan kita. Yang ketiga, Ismail dan Budi, ialah kita jaga intelek kita. Fikiran kita sangat penting. Saya nak tekankan di sini, elakkan macam tadi pun berita palsu, kan? Sebab itu kita dalam waktu ini, kita tengok berita hanya untuk tahu, setakat untuk berhati-hati. Tetapi jangan berita negatif kita tengok sampai kita susah hati. Tentukan berita itu tidak mengganggu emosi kita, daripada tenang, bahagia dan gembira. Berita hanya untuk kita mengambil langkah-langkah untuk tahu apa yang sedang berlaku, itu saja. Tetapi kita fokuskan intelek kita kepada mencari ilmu. Dan sekarang ni banyak kan para asatizah, banyak orang yang berilmu membuatkan live di Facebook, macam-macam. So cari ilmu. Sebab bila kita cari ilmu, Ismail dan Budi dan penonton sekalian, kita akan jadi orang yang sedar diri, bukan sedar orang. Betul. Ya? Sebab itu bila kita dah fikir macam ni, kita hari-hari bangun kan, kita emosi kita penuh dengan saya tu, kita bangun, apa saya nak tolong hari ni, apa saya nak bantu keluarga saya, macam mana saya jadi orang lebih baik. So you fokus kepada apa yang kita nak beri pada kebaikan. Okey, so ini kata-kata saya yang lama dululah. Okey, kemudian dari segi rohani ini penting bagi kita orang Islam, ya, walaupun bukan Islam pun saya rasa kita pun ada pencipta kita, betul tak? Betul. Dan kita yakin yang menjaga kita ni, Ismail dan Budi, ialah bukan diri kita. Kita punya sekarang ni cuba diam kejap, jantung duk, kita tak buat apa-apa, semua Allah beri. Semua kita punya jantung kita semua Allah yang beri, bukan kita.
Jadi kita mesti bersyukur, kita jaga bagi orang Islam, tolong solat tepat waktu. Tepat waktu, kalau boleh berjemaah. Kan sekarang ni kita, kalau dulu sibuk, sekarang ni ada masa. So bulan puasa pula tu, apa kata kita buat tugas bagi anak-anak, ada orang yang tolong bentang sejadah, ada orang siapkan telekung, ada orang pasangkan aircon atau pasang kipas dan sebagainya, sediakan ruang solat. Maknanya saya cadangkan tuan sekalian, kalau kita jadikan masa Ramadan ini, masa PKP ini, masa kita masuk goa. Orang masuk gua kan orang tak campur orang nak dekat dengan Allah kan. Jadi kan guna masa kita ada ni untuk kita betulkan diri kita, muhasabah diri kita, jaga kita punya kebergantungan dengan Allah. Betul. Dan yang kelima saya nak sebut ni penting, Ismail dan Budi, boleh? Prof. Ini satu benda yang akan memberi ketenangan kita di rumah, iaitu silaturahim, hubungan baik di rumah. Tentukan rumah kita penuh dengan harmoni. Sebab tanpa harmoni tidak akan ada keindahan. Dan tidak akan ada harmoni kalau tak ada kecintaan dan kasih sayang. So saya nak ulang sekali lagi walaupun dah sebut kat SPM, ialah 5 bahasa kasih sayang. Apa dia? Ada 5. Ismail dan Budi suka tak kalau saya kata, wah Budi cantik hari ni baju. Budi happy tak? Suka. Happy suka, kan? Prof. Happy, Prof. Ya, itu bahasa kasih sayang, pujian. Kalau saya kata dekat Ismail, saya kata kat Ismail, lepas ni saya nak hantar buah kat Ismail. Happy tak? Oh, happy. Lebih daripada buah pun boleh, Prof. Ya, itu maknanya ialah bahasa kasih sayang hadiah. Betul. Kemudian kalau Budi kat rumah, tiba-tiba keluarga kata, saya nak buatkan awak kopi boleh? Masa nak buka puasa nanti. Budi happy tak? Happy. Happy. Itu dia panggil bahasa kasih sayang perkhidmatan. Kemudian Ismail balik rumah pula, keluarga kata, jom ayah duduk dengan you sekejap, you nak cerita apa masalah you, macam mana kerja you hari ni, beri masa. Ismail suka tak? Suka, Alhamdulillah. Suka kan? Itu masa berkualiti. Dan satu lagi, Budi mungkin balik rumah, tiba-tiba ahli keluarga peluk Budi. Wow, bestnya orang sayang. Kan keluarga boleh peluk, kalau tak boleh pasal social distancing kan, physical distancing. Maka bila kita suka berlayan, itu bahasa kasih sayang sentuhan. So ada 5 bahasa kasih sayang. Kalau kita lihat hari ini balik rumah untuk belajar apakah bahasa kasih sayang keluarga kita. Contohnya kalau anak kita datang peluk kita, maknanya bahasa kasih sayang sentuhan. Kalau dia kata, mama tolonglah duduk adik nak kala-kala ni, masa berkualiti. Ataupun anak kita, mak tolong belikan saya nak toy ni, mungkin bahasa kasih sayang hadiah. Ataupun kalau suami kita, tolong buat air kopi ni, kopi ni ialah kita nak perkhidmatan. Ataupun kalau anak kita kata, mama cantik lah. Kalau anak kita suka puji, mungkin dia suka terima pujian. So kalau kita sibukkan di PKP ni untuk kita kuat diri kita, sebab macam you all, orang yang rasa menyayangi, rasa disayangi dan menyayangi, sistem imun sangat kuat. Sistem imun ni satu sistem di badan kita yang boleh melawan virus, kanser, ada sel dipanggil T cell, sel T, terengan T. Sel ini, kalau kita stres, kita marah, kita benci, kita dendam, sakit hati, mengumpat, membawa, mengata orang, komen negatif semua tu, hukum orang, kata orang, sel ini akan turun fungsinya. Sebab itu kita heran, ada orang sekarang banyak di Malaysia, syukur pada Allah, banyak pesakit-pesakit kita semua cepat baik, betul tak? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sebab saya rasa seluruh rakyat Malaysia, saya sangat positif, sangat bersyukur, ramainya orang buat kebaikan, banyaknya bantu orang susah. Ramainya orang bersedekah, banyaknya NGO. So kalau kita perhatikan di mana-mana, semua orang sedang menolong orang. So siapa yang menolong orang, yang menerima pertolongan, yang memberi pertolongan dan melihat orang buat baik, semua ni peningkatan hormon serotonin, satu hormon yang menyihatkan badan kita. Jadi bayangkan, sebabkan kita punya sifat baik, dengan rohani kita baik, dengan Allah kita baik, kita punya hidup rahsia kita dengan Allah kita baik, jaga solat. Bila kita bahagia dengan Allah, kita punya hubungan keluarga pun akan baik. Kita punya hidup peribadi dengan keluarga akan baik. Dan bila kita bahagia di rumah, kita senang nak tolong orang di luar.
Nampak tak? So 3 kehidupan ni, 5 bahasa kasih sayang yang saya tinggal mesti kekuatan diri, ialah satu lagi 3 peringkat kehidupan. Hidup rahsia kita dengan Allah, solat kita, bangun malam kita, baca Quran kita, zikir kita. Bila bagus dengan Allah ni, insya-Allah kita punya mood baik, penyayang dengan keluarga pun kita tenang. So bila kita bahagia di rumah, kita dengar orang susah ke, tengok dekat Instagram orang menolong orang, kita happy, bestnya kita pun nak tolong sama. Sebab itu Malaysia saya yakin optimistik kita boleh, kita jaga kita semua akan jaga di segi duduk rumah, sebab saya rasa rakyat Malaysia sangat positif, sangat penyayang, sangat pemaaf, sangat pemberi, sangat pemurah. So semua orang sedang baik sangat, sebab tu kes kita semakin kurang, sakit pun kurang, orang yang baik pun cepat. Sebab bila kita baik, bila berdoa pada Allah, sistem imun kuat. Because sel-sel melawan virus tu makhluk Allah juga. Dan virus tu makhluk Allah juga. So tidak susah bagi Allah nak mengangkat semua virus ni, nak meningkatkan sel kita. Dan kita tengok sekarang dosa dah kurang. Ya, tempat-tempat maksiat dah tutup. Ya, pergaulan bebas dah tak ada. Tempat yang menjual arak pun dah tak ada. So banyak maksiat dah kurang. So bila kita punya dosa kurang, aura positif akan berlaku di negara kita. So kita teruskan bertaubat, berselawat, bersedekah. 3 amalan ni saya nak cadangkan semua orang buat. Setiap hari istighfar di dalam Islam. Yang kedua, kita banyakkan selawat. Yang ketiga, banyakkan sedekah. Jaga ISS ataupun SIS. Budi suka SIS. Selawat, istighfar, sedekah. Bukan suka SIS. So kita bangun pagi je selawat, mengucap tu misal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu kita istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Lepas tu kita sedekah kalau ada mat kat rumah orang susah, berilah RM1 ke RM2. Sedekah doa untuk orang, sedekah senyum pada keluarga kita, sedekah tenaga kita. So apa yang kita ada, sedekah. Dan ada masa lagi kan, boleh saya sebut 7S boleh? Tapi sebelum tu Prof, kalau ambil angin kat tepi pantai pun boleh memberi sistem imun yang tinggi juga Prof. Boleh, tapi tak ada angin nak keluar, macam mana kena taman nanti. Okey, Ismail, boleh Prof. Kita ada 7S. Okey, 7S, ingat ya, 7S. Hari-hari kita ada rasa syukur. Syukur pada Allah. Ya Allah, syukur sihat aku hari ni. Rumah tidur, rumah tak ada orang pecah rumah. Sihat, syukur. Nombor 2, kita sayang. Bangun itu usahakan, ya Allah selamatkanlah semua orang. Sayang semua orang tanpa syarat. Orang baik ke orang tak baik, kita sayang semua orang. Ya. Nombor 3, kita sabar. Sabar apa? Sabar buat kebaikan. Sabar bangun awal nak solat. Sabar nak mencegah maksiat. Sabar daripada mengata orang. Sabar kalau kita tak boleh keluar rumah, sempit rumah kita, kita sabar. Ya. Kemudian kita hendaklah banyakkan sedar diri. Sedar diri tu macam mana? Kita tengok ilmu, bukan tengok berita. Sebab kalau tengok berita, kita kata orang. Bila dengar ilmu, alamak silap aku banyak, betul. Kita betulkan diri kita. Dan yang kelima ialah kita sucikan hati. Bersihkan hati, sebab hati bersih, kita badan sihat, boleh lawan virus. Sucikan hati macam mana? Taubat, maafkan orang dan minta maaf dengan orang. Dan yang keenam ialah sedekah. Dan yang ketujuh, silaturahim. 7S ni saya rasakan kalau orang Malaysia buat, Masya Allah, jaga je 7S ni, you akan sangat tenang. Bila kita tenang, Ismail Budi, kita akan bahagia dengan semua orang. Bila kita bahagia, senang nak gembira. Kalau makan nasi, 1 lauk pun dah segembira. Because kita dah bahagia. Orang tak bahagia ni, rumah luas pun rasa sempit. Orang tak bahagia ni, lauk banyak pun dia cerewet. Tapi orang bahagia, lauk sikit pun dia senang gembira. Makan kurma pun bahagia, Prof. Ya? Makan kurma 2-3 ulas pun bahagia. Betul. Dah ada kurma pun syukur. Bayangkan Ismail, kurma tu berapa tahun dah ditanam kat negara mana tu. Tanam, orang tu bawa dari sana berapa ribu makhluk Allah atur untuk dah sampai ke mulut kita. So tanya Ismail, kita ni cari rezeki ke rezeki cari kita? Siapa nak tahu kurma kita makan tu? Allah dah tetap di Lauhul Mahfuz. Kurma ini dimakan oleh Ismail pada pukul 7.15 hari ini. Ya, kurma yang Ismail nak makan tu, Allah dah tahu dah. Ismail tak tahu kurma nak makan mana kan? Sudah tertulis lah, Prof. Tapi Allah dah hantar. Apa beri? Sudah tertulis semuanya rencana kita. Ya. Bila tertulis, kita nak susah hati ke kita nak syukur? Syukur.
kita terima. Bila kita keadaan macam ni, penonton sekalian, kita baru sedar, ya Allah, selama ni aku patutnya jumpa mak aku tak jumpa. Kita mula reset. Kita mula refleksi diri, muhasabah diri, reset diri, minta maaf pada mak kita, pada anak kita. So masa inilah Budi dan Ismail, topeng-topeng kita akan dibuka. Kalau kita selama ni kata tak ada masa dengan anak, sekarang dah ada masa kita bersayang anak, takkan kita sibuk dengan sosial media kita. Ini penting bagi kita. Sangat-sangat buka topeng pada saya. Kalau kita jenis tak solat, kita kata, oh pasal sibuk. Sekarang dah ada masa. Tak solat juga, mana memang kita yang tak solat. So kita menangislah. Saya nak cadang, kita semua menangis lah, you all. Kalau masa PKP ni, masa ada, keluarga ada, tapi kita tak bersyukur, tak bergembira, menangis. Kenapa hati aku tidak hati yang bersyukur? Kenapa aku bukan ahli yang yakin pada Allah? Kenapa aku ni bukan ikhlas pada Allah? Menangis, you all. Cuba tangisi diri kalau kita tak jadi orang baik masa PKP. Tangisi diri. Sebab ada orang makin bahagia, ada orang makin stres. So, yang membezakan hatilah. Kalau kita stres, ada penyakit hati, kita kena buang penyakit hati kita. Baik. Baik, satu perkongsian yang cukup kolektif dan juga kami amat hargai perkongsian oleh Profesor Datuk Dr. Muhayya Mohamad kerana bersama dengan kami dan berkongsi dengan kami. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih, insya-Allah. Ada kesempatan lain kita akan berkongsi lagi ilmu-ilmu dan juga pengetahuan yang sepatutnya kita kongsi bersama dan kita sebarkan secara bersama. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia perkongsian daripada Profesor Datuk Dr. Muhayya Mohamad yang juga akan bercakap dengan kita tadi sebenarnya tentang mendepani wabak COVID-19 dan juga membina kekuatan diri. Saya sebenarnya dah boleh memberikan bahasa-bahasa kasih sayang selepas ni. Mungkin kalau siapa yang akan 7S, 1S, 1I, itu saya ingatlah. Sis. Sis dan 7S. Sedekah, istighfar dan juga selawat. Betul.